Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Slang pula. Alright guys, hari ni saya nak buat satu review ringkas mengenai filem yang bertajuk Swallow atau dalam bahasa Melayunya Telan. Cerita ini memang literally cerita pasal manusia yang suka menelan-nelan benda-benda pelik. Cerita ni saya dah tengok agak dah lama itu. So mungkin ada poin-poin yang dah terlupa kot, tapi rasanya yang penting-penting tu saya ingat lagi. Cerita mengenai seorang perempuan yang baru berkahwin dengan seorang kira anak orang kaya lah, anak orang kaya dan orang kaya yang dia mewarisi bisnes bapak dia, macam cerita drama pukul 7 kan, tapi bukan. Genre filem ni adalah psychological thriller. So pada yang tak biasa dengan genre ni mungkin akan merasakan sedikit memualkan filem ni, atau tak adalah teruk sangat, sedikit pelik filem ni. Okey, dia mengisahkan tadi seorang perempuan ni yang bernama Hunter, dan dia hidup memang dalam keadaan yang mewah lah, dengan rumah yang cantik apa semua. Tapi di sebalik kemewahan tu, secara tak langsung atau secara halusnya, dia ni sebenarnya dikongkong. Dikongkong mentalitinya, dikongkong physically-nya oleh suami dan keluarga suaminya. Tapi diorang ni bukanlah family yang nampak macam jahat, nampak macam kasar ke kan, macam marah, kau duduk rumah jangan keluar, tapi dia cara halus. Okey, sebagai contoh, ada satu part ni mak mertua dia borak-borak dengan Hunter ni, dan dia tiba-tiba kata, macam dia tengok je muka perempuan tu, dia kata Hunter pula, anak dia nama Richie suka perempuan rambut panjang. Aku rasa kau elok berambut panjang. Dia cakap macam tu je, halus, relax je. Tapi seakan-akan nak bagi tahu yang dia suruh buat benda tu. Dan yalah, adalah benda-benda lain yang secara tidak kasarnya atau secara halusnya dia mengongkong Hunter ni lah. Jadi satu hari tu Hunter ni didapati diri dia mengandung, dan dia bagi tahulah dekat Richie ni, dan Richie ni pun seronok lah, bagi tahulah parent dia pun semua. Lepas dia mengandung ni, datang pula ada satu benda pelik yang terjadi kepada Hunter ni. Kalau kita orang Melayu ni, kita panggil mengidam lah. Orang perempuan yang mengandung ni, dia selalunya mengidam. Mengidam selalunya nak makan durian ke, durian musang king ke, nak makan lah sesuatu. Tapi mengidam si Hunter ni tahap yang pelik. Dia ada satu permulaan dia mengidam ni. Dia tengah duduk dinner dekat satu restoran dengan husband, dengan ibu bapa mertua dia. Dia nak menceritakan sesuatu lah, kisah hidup dia. Tiba-tiba bapa mertua dia ke mak mertua dia potong cerita tau. Dia macam buat tak layan apa yang Hunter ni nak cerita. Lepas tu dia macam stres, tapi dia tak tunjuk, dia macam pendam. Lepas tu dia tengok ais dalam cawan dia tu. Dia tengok lama-lama, dia fokus, tiba-tiba dia terus makan ais tu. Dia macam krap makanan. Diorang ni pun pelik tengok dia. Okay, sampai situ sajalah. Lepas tu the next day atau beberapa hari lepas tu, dia mula buat sesuatu yang lebih ekstrim. Dia mempunyai keinginan nak menelan benda-benda yang tak sepatutnya manusia telan lah, yang tak boleh makan pun lah. First kali dia telan satu guli besar jugalah. Dia cuba, dia macam tengok, dia rasa macam nak makan benda tu kan, dia telan. Dan kemudian tu dia telan lagi benda-benda lain, macam ada pin lah, bateri lah, even ada chest punya buah catur tu pun dia telannya. So dia makin hari dia makin teruk lah benda ni kan. Sampai satu hari tu dia kantoi, bila dia buat dia dah pregnant. So dia pergi ultrasound. Doktor yang buat ultrasound dia tu cakap ada benda pelik dalam perut dia ni kan. Ada benda, objek-objek pelik dalam ultrasound tu kan. So diorang pun terpaksa buat operation dengan dia, dan kemudian rupa-rupanya dah banyak benda dia makan. Doktor tu keluarkan banyak benda dah, yang benda-benda yang dia dah telan. Laki dia pun marah lah, dia pun semua. Lepas tu laki dia macam upah satu orang lelaki ni untuk jaga dia. Tapi somehow dia dapat jalan jugalah untuk buat benda-benda yang dia
suka menelan benda-benda yang pelik-pelik tu. Ya kan, pada satu hari family suami dia ni dengan mak bapak mertua dia terpaksa buat sesuatu untuk menjaga dia ni, sebab masa lelaki tu jaga pun dia terlepas juga buat benda tu. Dia orang nak cadang nak hantarkan dia ke satu pusat yang dijaga sepenuhnya lah. Ada orang yang memantau dia, macam satu pusat penjagaan khas, dan dia tak nak pergi lah. Obviously dia tak nak pergi, tapi secara halusnya juga laki dia, mak mertua dia kata ke laki dia kata, kau antara kau pergi atau aku tinggalkan kau. Macam itulah, dia macam mengugut macam itulah. Dan akhirnya dia lari, dia tinggalkan rumah dia, dia pergi duduk sendiri. Okey, sebenarnya dia ni ada satu kisah sejarah hitam lah, sejarah hitam yang sebenarnya dia ni anak kepada seorang perogol. Maksudnya mak dia ni dulu, lepas tu dirogol. Kesan daripada kejadian tu, lahirlah dia. So bila dia dah lari daripada rumah laki dia tu, dia pergi cari bapak dia ni. Macam mana dia boleh jumpa tu saya tak tahulah. Tak ada diterangkan pula dalam filem ni. Dia cari tu, dia macam nakkan closure lah dengan bapak dia. Macam dia nakkan tahu kenapa bapak dia buat macam tu. Adalah benda tu, macam tu lah. Lepas scene dia dengan bapak dia semua dah settle, last sekali endingnya kita nampak dia tunjuk secara ringkas saja. Dia pergi jumpa doktor tu macam bagi dia instruction untuk makan pil ni, dan makanlah dengan cara-cara yang dicadangkan tu. Lepas tu dia pergi ke tandas. Kita nampak dekat situ, scene tu menunjukkan yang dia telah membuat dia menggugurkan kandungan dia. So benda yang dia telan akhirnya tu, pil tu, telah membebaskan dia lah. Kenapa dia menggugurkan kandungan tu? Saya rasa sebab dia nak, kiranya tak ada kaitan langsung dengan family, tak ada kaitan langsung dengan suami dia dan keluarga suami dia. Okey, apa yang saya faham daripada cerita ni adalah kenapa yang watak hunter ni dia suka nak menelan benda-benda yang bahaya dan pelik-pelik tu. Pertama sebab dia ada trauma dia. Mungkin masa dia macam saya kata tadi, dia dilahirkan dengan cara yang macam tu. Dia adalah mangsa kejadian rogol dan dia lahir daripada kejadian rogol tu. Mungkin benda tu menghantui dia. Dalam masa yang sama dia ada sedikit masalah mental yang mengacau dia. Kemudian pula bila dia dah kahwin tu, dia rasa dia tak boleh untuk bebas. Dia tak boleh untuk buat apa yang nak dia buat. Jadi dengan dia makan benda-benda yang pelik tu, dia ada explain dalam cerita tu, dia merasakan yang dia boleh buat apa yang dia nak dengan badan dia. Dia macam mempunyai total control untuk lakukan apa saja pada badan dia, tanpa orang lain untuk kata boleh atau tak boleh. So jadi benda tu sangkut pautnya pada saya mungkin itulah pasal dia ada trauma dengan cara dia dilahirkan dulu. Lepas tu dengan family dia, family suami dia mengongkong dia, dan akhirnya dia membuat keputusan untuk lari dan gugurkan kandungan tu, dan tak ada kena-mengena langsung, tak nak ada kena-mengena langsung dengan keluarga tu tadi. So basically cerita ni pada saya, dia punya cerita tu simple je, walaupun nampak macam pelik-pelik gitu kan. Cuma yalah, dia lebih kepada psikologi punya filem. Dia lebih kepada macam mana kita melihat seseorang tu dia struggle dengan masalah dalaman dia ke, masalah jiwa dia ke. Dan kalau kita lihat dari sudut teknikalnya, filem ni memang sangat baik lah. Daripada sudut sinematografinya, shot-shotnya memang cantik-cantik. Dan lakonan Hunter ni pun dilakukan oleh Halle Bennett, dan watak Richie tu Austin Stowell. Halle Bennett ni memang lakonan dia untuk filem ni memang on point. Memang sangat on point dengan dia punya expression muka dia. Dia punya psycho muka dia tu, creepy dia tu, dengan gaya, body language, gesture dia. Tapi dia bukanlah satu benda yang komersial lah pada saya. Benda yang orang yang biasa menonton filem komersial, filem-filem yang popcorn movie ke, yang pacingnya laju. Saya rasa anda mungkin kurang berminat untuk cerita-cerita macam ni. Dia kira agak slow burn juga. Jadi tapi kalau anda nak cuba sesuatu yang baru, boleh je kan.
kalau anda nak tengok orang yang mengidam makan benda pelik-pelik. Sebenarnya ada satu term penyakit dia ni, saya baca itu. Saya tak ingat apa Pica ke, P-I-C-A. Okey, untuk filem ni rating saya boleh bagi, saya rasa sebab saya suka dia punya sinematografi dia dan perjalanan cerita dia pun okey, 4 lah, 4 dari 5 bintang. So okay guys, that's about it. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Bob Perspective, like kalau anda suka video ni, dan stay at home, stay safe, stay cute. Assalamualaikum.